Mesti betul minda penuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengizinkan kita berada dalam satu majlis yang boleh mengangkat darjat kita di sisi Allah, majlis ilmu. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Negara yang menjadi asbab pertemuan kita pada hari yang berkat ini dengan penganjuran program yang sebegini baik, Masya Allah. Dan buat semua mereka yang sudi bersama dalam FB Live Masjid Negara pada kuliah duha pada pagi ini, saya ucapkan salam sebarkan bahagia buat semua. Salam ta'aruf daripada saya, Ustazah Fatimah Syarha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tajuk kita pada pagi ini ialah Cinta Selalu Menang. Cinta Selalu Menang. Subhanallah. Kita bertuah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh cinta. Kita hamba kepada Allah yang penuh belas kasihan, pengasih, penyayang. Saya sangat terkesan dengan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Musa Al-Ash'ari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, kamu dianggap tidak beriman sehingga kamu saling menyayangi. Lalu para sahabat pun berkata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Nabi SAW berkata, yang dimaksudkan dengan kasih sayang bukanlah kamu berkasih sayang sesama kamu sahaja, tapi yang dimaksudkan dengan berkasih sayang ialah kamu menyayangi semua makhluk, kamu menyayangi semua manusia. Hadis riwayat Tabrani nombor 1367, hadis yang sahih. Subhanallah. Jadi ini merupakan bukti jelas, dalil nyata yang menunjukkan Islam ini agama rahmat dan kasih sayang. Agama yang menyebarkan cinta dan bahagia. Bukan agama keganasan. Allahu Akbar. Semua yang saya muliakan, yang saya sayangi. Namun pada hari ini kita melihat para pembenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah senyap. Ya, kalau dulu para pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lenyap, tapi nama Nabi terus harum. Dan kini ada pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak senyap. Ya, tapi ia hanya menyuburkan lagi rasa ingin tahu, rasa mengkaji dan mengkagumi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Pada diri Nabi SAW itu ada uswah hasanah, contoh tauladan yang terbaik, ikutan yang terbaik. Semua yang saya muliakan, yang saya sayangi. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu kes, satu isu, ya, yang mana seorang presiden negara Perancis membuat ucapan ataupun kata-kata yang berunsurkan provokasi terhadap agama yang penuh rahmat, penuh cinta ini. Ya, seakan-akan agama Islam ini
tak selamatlah kalau agama ini terus ada, ya, sebab seakan-akan agama ini menjadi punca krisis di mana-mana. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Jadi kita nak tengok, bila orang sebarkan benci seperti itu, apa yang dia dapat? Dia cuma menarik benci. Dia menarik benci. Kata Nabi SAW, "Man la yarham, la yurham." Siapa yang tak menyayangi, takkan disayangi. Dan kita tengok pula Presiden kepada New Zealand. Ya, Presiden New Zealand, subhanallah. Walaupun dia bukan beragama Islam. Siapa namanya? Jacinda Ardern, ya. Tapi kita tengok beliau menyebarkan cinta dan kasih sayang, sampaikan menarik cinta dan kasih sayang Muslim dan bukan Muslim serata dunia. Dan bila pemimpin presiden negara seperti itu, ya, menunjukkan yang dia boleh menerima seadanya kepelbagaian, ini adalah antara elemen-elemen fiqh ta'ayyush. Fiqh kepelbagaian, hidup aman dalam kepelbagaian yang dibawa oleh Islam, agama yang penuh cinta, penuh kasih sayang ni. Subhanallah. Jadi kita nak sebarkan kasih sayang, cinta ini, ya, melalui pengamalan kita, praktik hidup kita dalam diri, dalam keluarga kita. Jadi saya pagi ni dengan tajuk Cinta Selalu Menang, insya-Allah saya nak bawa kita semua pergi masuk ke dalam realiti rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mendidik keluarga dengan cinta. Nabi mendidik pasangan dengan cinta. Nabi mendidik anak-anak dengan cinta. Rupa-rupanya ia bukan semudah yang dijangka. Ia sangat mencabar, realitinya sangat mencabar. Tapi bila ada cinta, semua ujian, konflik, semua perasaan-perasaan, emosi, ia boleh diuruskan dengan baik dan membuahkan kebaikan. Dan ini juga pengurusan emosi, ya, pengurusan rasa-rasa dalam diri, rasa cemburu, rasa dengki. Bila diurus dengan baik, dengan membesarkan cinta, mengecilkan benci, ia akan membuahkan kesejahteraan. Allahu Akbar. Jadi kita nak besarkan cinta. Kalau kita tak besarkan cinta, apa yang membesar? Benci dan kemarahan. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya sayangi, yang saya muliakan, antara akhlak Nabi SAW dalam keluarga, baginda sangat menjaga kata-kata. Kata-kata yang penuh cinta, penuh tunjuk yang baginda sayang pada semua. Itu antara akhlak yang subhanallah menyebabkan orang di sekelilingnya rasa selamat dengan lidah dan juga tangannya. Sebagai pemimpin keluarga, pemimpin negara, orang boleh merasai keadilannya. Masyarakat pelbagai agama, pelbagai kaum, ya, boleh merasai kebersamaan hidup bersama dengan adil, dengan selamat. Hak-hak minoriti, ya, terjamin dengan baik. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, macam mana kita nak terapkan dalam family biar akhirnya benda ini membesar dan Islamofobia yang ada dalam masyarakat dunia hari ini boleh dikecilkan. Ya, boleh dikurangkan mudah-mudahan. Sebab orang bukan Islam, dia tidak membaca Quran, tidak membaca hadis. Dia membaca diri kita. Kita menjadi duta kepada agama ini. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya sayangi, yang saya muliakan, dalam satu hadis riwayat Muslim, hadis sahih, an Anas bin Malik qala, Anas bin Malik qala, Anas ini adalah seorang budak yang diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usianya 10 tahun. Mak dia serahkan kepada Nabi. Lalu bila budak ni membesar dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Anas bin Malik banyak menyaksikan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara real, reality. Ya, menyaksikan apa yang berlaku dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unsur-unsur manusiawi yang ada yang kita boleh belajar.
yang kita boleh terapkan juga dalam keluarga kita. Bagaimana Nabi hadapi. Ya, kata Anas bin Malik, khadamtu Rasulullah 10 sinin wallahu ma qala li uffan qattu. Aku ni berkhidmat dengan Nabi selama 10 sinin, 10 tahun. Wallahi, aku bersumpah, wallahi aku tak pernah Nabi kata uffan. Uffan ni kalau dalam bahasa kita apa? Hei, hoi, ish, kata-kata seperti itu. Itu uffan. Wala qala li syai'in lima fa'alta. Dan Nabi tak pernah kata, hei, kenapa kamu buat macam ni? Ya. Kaza wa halla fa'alta kaza. Dan Nabi tak kata, hei, kenapa kamu tak buat macam ni? Kalau dalam pengurusan keluarga, pengurusan emosi, kalau perkataan kenapa dilafaz dengan stres, dilafaz dengan tertekan, itu maknanya ada simptom ketegangan hubungan. Contoh anak-anak kita kan, kita suruh dia buat sesuatu, dia buat tak sempurna, kita pun, hey, kenapa buat macam ni? Itu tanda stres, tegang hubungan tu. Ya, dan Nabi SAW tak menunjukkan akhlak macam tu. Nabi besarkan cinta. Anas bin Malik sepanjang berkhidmat dengan Nabi, beliau pun seperti anak-anak yang lain. Yang kadang-kadang Nabi panggil, beliau pergi main dengan kawan-kawan. Yang kadang-kadang ada terpecah itu, terpecah ini. Tapi beliau kata, saya 10 tahun khidmat dengan Nabi, tak pernah pun Nabi sampai marah-marah panggil he, panggil hoi. Ya. Bahkan Nabi tak pernah pun cakap dengan stres begitu. Kenapa buat macam ni? Kenapa tak buat macam ni? Nabi tak tunjuk akhlak yang seperti itu. Allahu Akbar. Jadi kita nak insafi juga macam mana kata-kata kita bila berhadapan dengan anak-anak kita. Sebab keluarga adalah latihan terbaik untuk kita bawa sikap-sikap, ya, nak berhadapan dengan masyarakat nanti. Kita berhadapan dulu dengan keluarga, itu latihan. Kita nak didik anak-anak kita, generasi kita dengan akhlak bagaimana untuk mereka bawa untuk represent Islam dalam masyarakat nanti. Ya, dengan akhlak kita, beliau adalah, anak-anak ni adalah peniru-peniru yang handal. Dia akan copy sebiji macam kata-kata kita, sikap kita, respon kita. Dia akan copy sungguh. Allahu Akbar. Seterusnya semua yang saya muliakan. Banyak kisah-kisah, ya. Contoh merujuk kepada Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha yang pernah Nabi merajuk dengannya sampai 3 bulan. Daripada bulan Zulhijjah sampai Muharram sampai Safar, 3 bulan Nabi merajuk. Sebab apa? Sebab kata-kata. Ya, dalam satu perjalanan yang Nabi biasanya kalau nak buat perjalanan dengan isteri baginda akan buat undian. Tapi dalam satu peristiwa ni, Nabi nak pergi buat haji pertama dan terakhir dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak semua 9 isteri Nabi ajak. Lepas tu unta salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidatina Safiyah binti Huyai, unta dia meragam. Nabi pun mintalah kepada Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha untuk tolong bagi unta dia seekor kepada Sayyidatina Safiyah. Sebab Sayyidatina Zainab ni salah seorang isteri Nabi yang banyak duit. Bahkan paling kaya di antara isteri Nabi yang 9 orang dalam satu masa tu. Sebab apa? Sebab beliau berkerjaya. Beliau pandai samak kulit, beliau pandai buat macam kantung air, ya, jual dekat pasar dapat duit. Jadi untanya lebih sikitlah. Sebab ada juga orientalis baca kisah ni, dia kata Nabi tak adil. Kenapa isteri lain satu je unta? Kenapa Sayyidatina Zainab 2 unta? Sebenarnya mereka yang tidak adil melihat konteks. Ya? Sayyidatina Zainab kaya, dia ada duit sendiri. Itu memang unta dia sendiri. Jadi dia bawa 2 unta. Nabi minta lah seekor tolong bagi dekat Sayyidatina Safiyah yang untanya sakit, untanya meragam. Tapi apa yang disebut? Ya, beliau sebut nak bagi dekat Yahudi tu. Nak bagi dekat Yahudi tu. Jadi Nabi mendengar ada unsur penghinaan dekat situ.
Ya, Nabi kecil hati. Nabi nak didik. Sampai 3 bulan Nabi merajuk dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Sebab hubungan dalam cinta begitu ya, dia makin dekat hubungan tu, tarbiyah pun ataupun kata-kata pun dia akan jadi lebih direct, dan tarbiyah pun dia akan jadi lebih ketat sikit berbanding orang yang jauh hubungan dengan kita. Ya, tarbiyah tu dia kena sangat orang kata tak boleh kasar langsung lah, tak boleh orang kata keras langsung lah. Tapi kalau dengan keluarga dekat ni, kita tengok Nabi SAW pun kalau tegur para sahabat yang betul-betul dekat, rapat dengan Nabi, kadang-kadang memang Nabi tegur dengan direct, kadang depan orang, ya, bahkan dengan isteri-isteri baginda Nabi SAW. Yang kita tahu, kalau mereka ni buat benda tak elok, di sisi Allah, azab untuk mereka 2 kali lipat berbanding orang biasa. Kalau mereka buat pahala untuk mereka 2 kali lipat berbanding wanita merdeka yang biasa. Sebab tu Nabi tarbiyah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha sampai tahap 3 bulan Nabi tak datang untuk bagi giliran kepada Sayyidatina Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Poinnya, kata-kata. Nabi sangat jaga akhlak kata-kata ni. Biar kata-kata kita tunjuk cinta pada semua orang. Tunjuk kesian, belas kasih pada semua orang. Ya. Ada banyak lagi peristiwa yang menunjukkan Nabi sangat tegas tentang kata-kata. Ya, kisah yang lain, satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisyaratkan yang salah seorang isteri Nabi, yakni Sofia, macam pendek sikit. Dia buat isyarat je, dia tak sebut pun. Dia buat macam isyarat, macam pendek sikit. Tapi Nabi SAW ya, agak marah sampai Nabi kata, dosa ni kalau campak ke laut, keruh lautan. Kita hari ni senang-senang nak cakap orang tu, orang ni kan. Allahu Akbar, na'udzubillah. Nabi sangat tegas sebab kata-kata ni. Biar kata-kata kita tunjuk respect, hormat pada orang lain. Sayang dekat orang, cinta dekat orang. Terutama orang-orang terdekat kita ni. Orang terdekat kita, tunjuk cinta kepada mereka. Ada lagi kisah yang lain. Kisah Abu Dhar dengan Bilal bin Rabah. Satu ketika mereka gaduh. Nak ceritanya, sahabat Nabi pun secara manusiawi, mereka pun ada gaduh juga. Kalau hari ni tak pelik lah. Kalau rakan seofis ke, rakan seorganisasi ke, ada berbeza pendapat, ada gaduh juga. Benda tu manusiawi. Ya, tapi hati-hati yang dididik oleh Nabi tu hati yang nak terima nasihat. Hati yang nak berubah, nak jadi lebih baik. Hati inilah yang Allah angkat tinggi. Subhanallah. Gaduh, konflik tu tak pelik. Manusia akan ada ya, berbeza pendapat. Jadi bila Abu Dhar dengan Bilal bergaduh pada satu hari, Abu Dhar tersebut dengan satu kata-kata yang berunsur penghinaan. Abu Dhar kata apa? Hei Bilal, budak hitam, anak hamba hitam. Dia kait dengan mak lagi tu. Ya. Kalau kita fikir sepintas lalu, betul tak betul apa yang Abu Dhar sebut ni? Bilal hitam ke? Memang hitam. Mak dia budak hitam ke? Hamba yang hitam ke? Betul. Tapi Nabi nak tegaskan pada kita, walaupun kata-kata tu betul, benar, tapi berunsur penghinaan yang bila orang dengar menyakitkan, di sisi Nabi itu adalah salah satu unsur jahiliyah. Masih ikut amalan orang jahiliyah. Jadi Nabi SAW menegur Abu Dhar. Sampai Abu Dhar kalau teringat dosa ni kan, baiknya hati Abu Dhar. Ya, sampai tahap dia pakai pakaian yang sama dengan hambanya pakai. Sebab apa sama? Ya, sebab dia teringat dia pernah hinakan Bilal, ya, hinakan sampai hinakan mak dia. Sepatut bos ni dia tak pakai sama lah dengan hamba, dia bos kan, tapi dia pakai sama dengan hamba, nak rasa ya biar manusia ni sama. Ya, Allahu Akbar. Jadi ini antara mesej yang kita tengok berbau cinta, berbau penuh penghormatan kepada orang lain. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kita kesian kepada
saudara-saudara kita sekarang ni yang terutamanya dekat Perancis ya. Kita ada minoriti Muslim kat sana, tapi minoriti pun peratusan Muslim yang ada di Perancis adalah paling ramai di Barat, khususnya di Eropah. Ada 10% ya Muslim di sana, subhanallah ramai. Ada yang berhijrah daripada Afrika Utara, ada yang memang asal daripada bumi putera Perancis yang masuk Islam sebab tertarik dengan Islam. Sedangkan sejarah Islamofobia dekat Perancis ni bukan dalam 10 ke 20 tahun terkini saja. Sejarahnya panjang dari dulu lagi. Sejarah raja sebelum-sebelum tu lagi. Allahu Akbar. Sampaikan apa yang saya sempat catatkan ni, banyak sangat kes-kes kematian, keganasan, kecederaan yang terjadi dekat Perancis ya. Contohnya dalam 10 hingga 2020 ya, dalam 10 tahun yang terkini, ya Allah, dah meragut nyawa ramai orang. Dah ramai ratusan yang cedera. Ya, kalau himpun-himpun mungkin ribuan dah cedera ni, subhanallah. Jadi Allahu Akbar. Para imam dekat Perancis, dia kata Muslim yang ada dekat sana terbahagi kepada beberapa kelompok juga. Ada Muslim yang membawa mesej wasatiyah, yang boleh ada elemen menghargai, menghormati kebersamaan hidup, kepelbagaian. Tapi ada juga Muslim yang membawa fikrah takfiri, ya, salafi jihadis, yang kat kelompok negara mana-mana pun ada kelompok macam ni kan, yang kita tengok macam mana pendekatan dia lain sikit kan. Dan moga-moga kita ni bawalah pendekatan yang menyokong usaha-usaha komuniti Muslim yang menjadi komuniti yang mewakili Muslim dekat Perancis tu. Yang cuba untuk jernihkan balik keadaan. Sebab kesian yang 10% Muslim minoriti yang dekat Perancis tu. Ya, kita kalau boleh nak jernihkan balik pandangan ataupun fikrah orang Perancis tu yang nampak mereka ni membawa mesej keganasan ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita sokong usaha-usaha yang mengajak kepada dialog, ya, yang mengajak kepada wacana, yang mengajak kepada perbincangan, ya, yang mengajak kepada saling menghormati satu sama lain, dan kita nak teruskan berdakwah dengan cinta. Bermula dengan macam mana kita didik keluarga kita, anak-anak kita. Ya, mereka bandingkan macam mana anak-anak, contoh anak 6 tahun peringkat tadika dididik oleh negara Muslim dengan negara-negara Eropah. Mana anak-anak yang lagi happy? Kadang anak 6 tahun kita, anak 6 tahun kan, dah kena rotan dah pun dekat sekolah. 7 tahun pun dah kena rotan. Lepas tu dia balik rumah, dia pun pandai berkasar dengan adik-adik dia juga. Dia orang tengok, oh Islam ni suka rotan, suka keras, suka kasar. Jadi na'udzubillah min zalik. Kita nak sebarkan mesej cinta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penting tajuk ni ya. Cinta selalu menang. Dalam kehidupan Nabi SAW, kita tengok daripada usia Nabi 25 tahun sampai 63 tahun, Nabi berada dalam alam rumah tangga. Jadi macam mana kita nak bawa mesej cinta selalu menang ni? Ya, bermula daripada diri kita, kemudian dalam rumah tangga. Jadi saya nak fokuskan perbincangan kita pada pagi ni, cinta selalu menang dalam rumah tangga. Merujuk kepada realiti hidup Nabi SAW. Baik. Hari ini saya merujuk kitab Tahrirul Mar'ah fi Asri Ar-Risalah. Ada terjemahannya, Kebebasan Wanita pada Zaman Ar-Risalah, karya Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syuqah. Saya juga merujuk kitab Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, untuk menghuraikan tajuk Cinta Selalu Menang dalam Rumah Tangga. Akan datang kalau ada kesempatan kita huraikan pula tajuk Cinta Selalu Menang dalam Mendidik Anak-anak. Tapi pagi ni fokus suami isteri, ya, mendidik rumah tangga. Saya mohon bimbingan dan juga hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan. Semoga Allah bimbing
bukan pandai cakap aja, tapi yang bercakap ni moga Allah bantu untuk amalkan bersama semua yang sudi mendengar. Baik. Yang pertama, ni baru nak masuk poin. Yang pertama, bila cinta, uruskan cemburu. InsyaAllah cinta menang di hati pasangan. Bila cinta, uruskan cemburu. InsyaAllah cinta menang di hati pasangan. Syarak mengiktiraf adanya perasaan cemburu antara suami dan juga isteri. Ya. Sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Jabir bin Atiq, Nabi bersabda, "Minal ghairati ma yuhibbullah." Di antara cemburu tu ada yang disukai oleh Allah. Wa minha ma yubghiduhullah. Dan sebahagian cemburu tu ada yang dibenci di sisi Allah. Fa amma allati yuhibbuhallah, cemburu yang disukai oleh Allah, fal ghairatu fir raibah, adalah cemburu dalam keraguan. Dia cemburu tapi dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu dengan perasaan dia tu. Macam mana tu? Nanti saya terang. Wa ammal lati yubghiduha Allah fal ghairatu fi ghairi raibah. Dan cemburu yang dibenci di sisi Allah adalah cemburu yang tak ada keraguan lagi. Kata ayat berkata, al-ghairah, cemburu. Cemburu tu adalah asal bentukan kata taghayyurul qalbi. Ghairah, ghayyara. Ghairah cemburu. Taghayyurul qalbi. Berubahnya hati, ma hayajanul ghadab. Ya, dan bergejolaknya kemarahan. Sebab apa? Sebab ada penglibatan orang lain dalam sesuatu yang khusus untuknya. Macam sejarah dulu-dulu kan, bila Allah nak ciptakan manusia, ya, Allah nak lantik jadi khalifah, syaitan cemburu dengan manusia. Syaitan dengki dengan manusia. Dan dengkinya memang tak ada keraguan lagi. Dia memang dengki. Dia memang tak suka. Ya. Lalu apa yang terjadi kepada golongan syaitan iblis ni? Apa yang terjadi? Golongan Yahudi yang asalnya disayangi sangat di sisi Allah, ramai orang-orang dilantik menjadi nabi daripada kaum mana? Kaum Yahudi. Tapi bila adanya berita tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka cemburu. Ahli kitab cemburu. Walaupun nampak kebenaran, bukti jelas nyata, cemburu, dengki. Dan cemburu tu tak ada keraguan. Memang cemburu, memang tak suka. Ya, apa jadi nasib mereka? Ya, di pandangan Allah. Jadi kita nak ada cemburu yang asalnya fitrah. Kita nak uruskan cemburu itu biasa lari dengan apa yang Allah suka. Ya, Allah suka kalau cemburu tu ada keraguan-raguan. Maksudnya apa? Kita masih simpan baik sangka kepada orang yang kita cemburu tu. Kita masih bagi ruang keadilan untuk dia. Kita masih lagi besarkan cinta untuk dia. Bukan benci terus. Tak ada ruang dah. Tutup pintu terus. Na'udzubillah. Jadi ini cemburu yang disukai di sisi Allah. Cemburu yang masih ada keraguan-raguan. Baik, antara cemburu yang paling kuat, kata ayat, adalah cemburu antara suami isteri. Ini cemburu yang paling kuat. Yang mana asalnya cemburu ni adalah maruah dan harga diri. Kemudian terjadinya perubahan yang merujuk kepada kemarahan. Contohnya kan, bila suami, ya, dia cemburu tengok isterinya keluar buka aurat. Sedangkan aurat isteri khusus untuk dinikmati oleh pandangan mata suami. Ya. Tapi dia tak pukul melulu, tak hukum melulu. Dia cuba mendidik sebab ada lagi dibesarkan cinta kepada isteri. Itu memang cemburu yang disukai di sisi Allah. Kalau tak ada cemburu macam tu, dayus suami tu. Suami yang cemburu sebab isterinya berzina dengan orang lain, memang cemburu tu terpuji di sisi Allah. Tapi Allah bagi ke suami tu terus ambil pisau tetak isteri dia? Tak bagi.
Ya, cemburu tu mesti kena ada keraguan-raguan lagi. Makna kata, datangkan saksi. Tengok isteri dia kena perkosa ke, kenapa ke, kena tengok. Bagi keadilan dulu. Jangan main nak terus letak terus. Itu tanpa keraguan-raguan. Dan itu tercela di sisi Allah. Nampak tak? Dalam situasi macam mana pun, Allah suruh besarkan cinta tu. Baik sangka, keadilan dulu. Subhanallah. Jadi, suami yang cemburu, bila orang tengok wajah isteri dia, orang bercakap dengan isteri dia secara makruf, kata para ulama, ini sebenarnya bukan khusus untuk suami je. Ya, wajah isteri nak bercakap, isteri pun anggota masyarakat. Dia ada urusan dengan masyarakat. Kena bezakan, yang khusus ni memang khusus untuk dia. Tapi sekadar tengok wajah, sekadar bercakap benda makruf, ya, itu bukan khusus untuk suami. Allahu Akbar. Jadi kita teruskan jenis-jenis cemburu. Jenis-jenis cemburu. Cemburu yang terpuji. Ada satu kisah. Sa'ad bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, kalau aku tengok seorang lelaki bersama dengan isteri aku, apakah aku tak boleh hukum terus mereka ni? Adakah aku kena dapatkan 4 orang saksi juga dulu?" Rasulullah SAW pun jawab, "Ya, tak boleh. Tak boleh terus hukum. Datangkan 4 saksi." Sa'ad pun berkata, "Tak, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku akan penggal terus kepalanya dengan pedang ni." Rasulullah SAW pun dengar, ya, dia kata, "Dengarlah, dia sangat pencemburu. Sebenarnya aku pun lebih cemburu daripadanya dan Allah lebih cemburu daripadaku." Itu bukan bermakna Nabi benarkan untuk penggal tu, tidak. Tapi memang nak ceritanya perasaan marah kepada orang yang buat maksiat tu akan wujud. Ya, secara manusiawinya akan wujud. Dalam riwayat Bukhari menyebut, dan kerana kecemburuan Allah, maka Allah haramkan semua yang keji. Sama ada yang nampak atau yang tak nampak. Dan tak ada seorang pun yang lebih suka menerima alasan seseorang daripada Allah. Dia kata Allah nak dengar dulu kenapa dia buat macam tu. Apa reason dia. Oleh kerana itu, Allah mengutuskan para rasul untuk memberi khabar gembira. Dan Allah mengutuskan para rasul ini untuk memberi peringatan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Subhanallah, ini adalah contoh kisah cemburu yang terpuji. Kerana cemburu ni masih mengandungi keraguan. Ya. Dia tak terus bunuh walaupun kata-kata dia tu seakan memang geram betul kan. Tapi hakikatnya para sahabat sangat berusaha untuk menuruti petunjuk Nabi SAW. Baik. Ada juga contoh cemburu yang berlebihan. Cemburu yang berlebihan. Dan macam mana kita nak atasi, nak uruskan cemburu yang berlebihan. Supaya kita dapat besarkan cinta lagi berbanding marah ataupun cemburu ataupun dengki dalam hubungan suami isteri. Baik, antara contoh cemburu yang berlebihan ni adalah kisah yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berkata, isteri Umar menghadiri salat subuh dan isyak dengan berjemaah di masjid. Lalu orang pun tanya kepada isteri Umar, kamu tak tahu ke yang suami kamu tak suka sebenarnya kamu pergi masjid ni? Ya, dia tak suka, dia cemburu. Lalu isteri Umar pun tanya balik, habis tu kenapa dia tak larang aku? Dia pun berkata, yang menghalanginya adalah sabda Nabi SAW. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kamu cegah hamba-hamba Allah di kalangan wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi subhanallah, walaupun kita tengok ada banyak lagi kisah-kisah lain yang menunjukkan Umar ni sebenarnya seorang yang agak pencemburu kepada isteri. Tapi Umar ni sebab dia takwa pada Allah, dia sangat nak ikut petunjuk Rasulullah. Umar tak halang isteri dia pergi ke masjid. Umar tak halang sebab dia dah uruskan cemburu dia. Walaupun cemburu berlebihan ni sampai nak halang isteri pergi ke masjid. Ya, tapi berjaya diuruskan. Subhanallah. Baik, seterusnya cemburu yang dimaafkan. Ini jenis yang ketiga.
Cemburu terpuji, cemburu berlebihan. Ketiga, cemburu yang dimaafkan. Baik, cemburu yang dimaafkan ini bersangkutan dengan cemburu yang selagi tidak termasuk dalam perkara yang Allah haramkan. Misalnya, cemburu seorang wanita terhadap bekas isteri suaminya. Macam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia cemburu sungguh kalau dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Khadijah. Ya, sampai tahap beliau sebut, tak ada perempuan lain ke? Ya kan Allah dah gantikan aku yang lebih baik daripada Khadijah. Ya. Lalu Nabi kata, Allah tak pernah gantikan sesuatu yang lebih baik dari Khadijah. Nabi sebut satu-satu kebaikan Khadijah. Ya, Nabi sebut satu-satu antara yang Nabi sebut, ya, dia lahirkan keturunanku di saat yang lain tak dapat. Lahirkan keturunan untukku. Mana kata subhanallah, nikmat yang sungguh besar. Kalau ibu-ibu kat sini, Allah anugerahkan anak-anak, ya, ayah-ayah, Allah anugerahkan anak-anak, itu kemuliaan yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Jadi nak tengok anak-anak, jangan tengok dengan marah dan benci, besarkan cinta tu. Ini nikmat agung ni, subhanallah. Seterusnya, cemburu seorang wanita kepada madunya, isteri yang lain bagi suaminya. Ini cemburu yang dimaafkan. Sebab Islam agama yang sangat manusiawi, sangat faham hati perasaan orang lain. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah satu ketika berada di rumah salah seorang isteri baginda. Lalu isteri yang lain datang kirim satu talam ataupun piring ke pinggan ke yang berisi makanan. Lalu isteri Nabi yang Nabi sedang berada di rumahnya itu, kata Anas bin Malik, orang kata dia jaga sungguh aib tuan dia ni sampai tak sebut isteri Nabi yang mana ni. Dia sebut isteri Nabi yang Nabi berada di rumahnya itu, dia pergi pukul tangan pelayan yang pergi hantar makanan tu sampai jatuh berderai, ya, pinggan ataupun bekas tu sampai jatuh pecah. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW pun sebut, ibumu sedang cemburu. Nabi tunjuk memahami saja. Nabi pun pergi ambil pinggan yang lain, pergi ganti. Ya, serah dekat budak pelayan yang hantar tu, Nabi suruh serah dekat pemilik yang sebenar. Allah. Jadi kalau kita tengok anak-anak kita ke, kalau adik-beradik ramai tu kan, anak-anak kita yang ramai 5-6 orang, berebut ke adik-beradik, berebut mainan ke, ya, buat rosak ke barang satu sama lain ke, ya, kita mungkin boleh ambil pengajaran daripada hadis ni. Ya, siapa yang rosakkan barang orang lain, ambil barang dia, ganti balik. Jadi lepas ni mereka tak adalah mudah-mudah nak rosakkan barang orang lain. Sebab nanti kena ganti balik dengan barang dia. Allah, hikmah sungguh didikan Nabi SAW. Sebab tu kita tengok kisah-kisah realiti yang ada dalam kehidupan poligami Nabi SAW ni sebenarnya sangat praktikal untuk kita nak ada jiwa memahami. Kalau adik-beradik ramai tu, anak-anak yang ramai kan, macam mana nak praktis didikan tu kepada mereka. Allahu Akbar. Sangat praktikal. Baik, seterusnya ada kisah yang lain. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW satu ketika berdiam di sisi Zainab binti Jahsy. Kat situ Nabi minum madu. Lepas tu lama sikitlah Nabi duduk kat situ sebab minum madu kan, sedap minum madu tu. Kemudiannya Aisyah pun pergi berunding dengan isteri Nabi yang lain, Hafsah binti Umar. Dia kata, nak tak kalau Nabi nanti datang rumah kita, kita kata, kenapa bau macam bau maghafir. Maghafir ni sejenis makanan yang tak sedap. Yang tak sedap bau dia. Macam kat tempat kita apa? Bau petai ke ibarat gitulah. Ya, bau tak sedap. Lalu dia pakat. Lepas tu Nabi SAW pun masuk ke rumah salah seorang daripada isteri Nabi tu. Lalu dia pun katalah macam yang dia pakat tadi kan. Dia kata, kenapa bau maghafir? Nabi pun kata, aku cuma minum madu kat rumah Zainab. Tak apa, lepas ni aku tak nak minum dah. Ya, sebab Hafsah pun cakap benda yang sama. Ini disebutkan dalam hadis yang kuat riwayat Bukhari. Lalu akhirnya Allah pun menegur pakatan bohong para isteri Nabi SAW ni. Mana kata kalau cemburu pun asalnya fitrah, tapi jangan sampai buat benda haram, berbohong, berpakat. Sampai Nabi
hampir mengharamkan benda yang baik, yakni madu untuk dirinya. Manfaat madu tak dapatlah untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi ikut pakatan bohong yang dilakukan oleh Hafsah dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Allah. Jadi ini realiti ya. Realiti supaya kita memahami. Ini dilakukan oleh insan-insan yang tinggi takwa di sisi Allah. Tapi kita nak mencontohi akhlak mereka bila ditegur, bila buat silap, hati sangat tunduk, sangat tawaduk, sangat boleh terima kebenaran. Dan ini realiti yang kalau kita pula menghadapi kan pergaduhan adik-beradik, pergaduhan anak-anak kita. Ya Allah, ini pun berlaku dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentarbiah, mendidik tak semudah yang dijangka. Memang konflik cabaran tu memang ada. Memang ada. Allahu Akbar. Baik, kita pergi lagi kepada kisah yang lain. Ya. Nabi SAW pernah menceritakan satu rahsia kepada Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, tapi akhirnya pendek cerita rahsia itu bocor sampai kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini pun antara contoh-contoh kalau cemburu sangat dia boleh bawa kepada perkara yang haram. Perkara yang sampai membocorkan rahsia suami, berpakat benda bohong. Kalau masuk pada benda haram, memang terus Allah memberi teguran. Ya. Seterusnya, kecemburuan isteri kerana suaminya meminang wanita lain. Disebutkan dalam Al-Miswar bin Makhramah berkata, Ali meminang puteri Abu Jahal. Lalu cerita ini didengar oleh Fatimah Zahra puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah pun terus datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah, ya. Fatimah ceritalah Ali ni pinang puteri Abu Jahal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan membela Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Nabi kata, Fatimah sebahagian daripadaku. Siapa yang menyakitinya bererti menyakitiku. Ya, dalam riwayat yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi bersabda, aku khawatir ia terfitnah dalam agamanya. Tapi aku tak berwenang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Dalam riwayat ketiga, ini pun riwayat Al-Bukhari, ya, tadi kitab Fardil Khumus, yakni kitab An-Nikah. Nabi kata, meragukanku apa yang meragukan Fatimah. Menyakitiku apa yang menyakiti Fatimah. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan disebut dalam bab pembelaan seseorang terhadap anak perempuannya dalam kecemburuan dan pembunuhan hak. Jadi Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, hadis ni menunjukkan bahawa wanita yang cemburu bila dia khawatir agamanya terfitnah, walinya boleh buat sesuatu usaha untuk hilangkan semua itu. Sebagaimana hukum suami yang bertindak kasar, ya, dengan syarat tak ada siapa yang boleh leraikan dan ringankan konflik itu. Jadi wali boleh berusaha. Dan pernyataan baginda, dan aku khawatir Fatimah akan terfitnah dalam agamanya. Bermakna Nabi khawatir kalau Fatimah tak tahan dalam kecemburuannya, lantas Fatimah marah, lalu buat sesuatu yang tak layak dari segi kedudukan Fatimah dalam agama. Ini disyarahkan oleh Fathul Bari fi syarhi Sahihil Bukhari. Lalu Rasulullah SAW pun menerima reason ataupun hujah Fatimah tu dan pergi bincang dengan Ali. Rasulullah bagi dua pilihan, sama ada nak gagalkan pinangannya ataupun nak ceraikan Fatimah. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, yang saya sayangi, ini pun antara perkara yang kita nak faham. Ya, kenapa bila besarnya cinta akan besar juga cemburu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah antara isteri Nabi yang paling banyak kisah cemburunya. Ya, macam-macam yang beliau pernah buat. Pernah bertengkar dengan isteri Nabi yang lain. Ya, depan orang pun pernah pecahkan pinggan. Ya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah cuba gagalkan pinangan Nabi kepada orang lain. Yang macam-macam lagi kisah-kisah yang subhanallah, dia tak mengurangkan sikit pun kemuliaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Sebab dia tetap ada ciri-ciri yang menunjukkan cintanya sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintanya sangat besar kepada ilmu, kepada agama, kepada Allah. Dan itu mengangkat dia tinggi-tinggi. Subhanallah. Jadi walaupun cemburu, bila kita besarkan cinta, cinta itu akan menang. Tapi kalau tak ada cinta, cemburu tu dia tak ada keraguan-raguan, dia akan ada benci dan marah saja. Lalu berlakulah banyak tindakan-tindakan yang bila kita buat atau kita sebut tu, lepas tu kita menyesal, tak sudah. Ya Allah, kenapalah aku buat macam ni? Sebab tu kita nak besarkan cinta selalu menang. Baik, seterusnya. Bila cinta, adakan masa bergurau senda, berhibur bersama. InsyaAllah cinta menang di hati pasangan. Baik. Ini tip yang kedua untuk kita wujudkan cinta selalu menang sesama suami isteri. Dalam kisah-kisah realiti keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada banyak kisah-kisah Nabi bergurau dengan isteri. Nabi hiburkan isteri baginda. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bermain-main dengan boneka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari pertama pernikahanku dengan beberapa orang teman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke rumah. Lepas tu teman-teman Aisyah radhiyallahu anha terus lari bersembunyi sebab malu dan takut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi pun tunjukkan yang Nabi bebaskan mereka nak bermain. Ya, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini akhlak cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raikan bila isteri nak berhibur, nak ada masa dia nak bersenang-senang, ya, Nabi raikan. Seterusnya Aisyah radhiyallahu anha cerita lagi. Pada hari raya, orang-orang kulit hitam biasa dia main pedang dalam masjid. Ya, main pedang tu dia macam berjoget sikitlah, dia main pedang berirama gitu ya. Lalu Aisyah pun nak tengok. Nabi fahamlah isterinya nak tengok. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi Aisyah letak sandarkan kepalanya dekat dengan bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pipi mereka bertempel. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi semangat dekat Bani Arfidah, golongan Habsyah yang sedang main pedang tu. Nabi kata, sebab kamu ni kami menonton. Itu kata-kata semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Aisyah dah bosan, dia pun pergi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Subhanallah, bila cinta, suami boleh tunjuk ra'i pada masa-masa yang isteri nakkan hiburan. Ya, Allahu Akbar. Seterusnya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, bila Nabi nak berjalan, Nabi biasanya akan ajak ataupun undi salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu satu ketika tu Aisyah dan juga Hafsah terpilih dalam satu perjalanan ni. Dan bila malam hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi dekat dengan unta Aisyah, Nabi akan sembang-sembang, cakap-cakap dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk hiburkan dia. Maka Hafsah pun dia tengok dia cemburu. Dia pun kata dekat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pada esoknya dia sebut, dia kata, nak tak malam ni kita tukar unta. Awak naik unta saya naik unta awak. Sebab best tau, boleh tengok-tengok. Al-Hafiz Ibn Hajar menyebut, seakan-akan Aisyah dia nak tengok sesuatu yang belum pernah dia tengok. Ya, sebab Sayyidatina Hafsah dia sebut tentang engkau dapat melihat dan aku pun dapat melihat. Aisyah pun menjawab, ya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Subhanallah. Jadi bila dah tukar unta, dan kebiasaan orang jalan malam ketika itu, kadang-kadang unta tu hilang jejak daripada satu unta ke satu unta tu, dia macam jarak dia jauh sikit sampai tak nampak. Ya, sebab unta kan mana ada peraturan sangat kan, dia kadang-kadang ada ragam dia dan sebagainya. Jadi bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tengok Nabi berjalan dengan unta Hafsah, yang Nabi sangka itu unta Aisyah, ya, lepas tu hilang jejak, tak nampak dah di mata Aisyah radhiyallahu anha. Dia pun cemburu. Sampai tahap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia turun unta, dia pergi letak kaki dia dekat rumput-rumput izkir. Dia pun sebut,
Ya Allah, bagilah ular ke kalau jengking ke gigit aku. Rasulullah aku tak tahu dah kat mana dah dia. Dia macam cemburu. Dia luah begitu. Allahu Akbar. Jadi poinnya kat sini sebenarnya yang Hafsah dengan Aisyah mula-mula bincang tu. Bincang yang mereka nak tukar unta sebab apa? Sebab nak lihat-lihat. Itu satu bentuk hiburan. Ya, tengok view yang lebih cantik, lebih menarik mungkin. View yang berbeza. Ya, ataupun inilah keadaan yang tak sama dengan sebelumnya. Itu salah satu bentuk hiburan. Yang mana kalau ada cinta, kita benarkan untuk ada hiburan. Seterusnya Aisyah radhiyallahu anha pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Lepas tu mereka main lomba lari. Rasulullah kata kepada para sahabat, pergi berlomba kamu. Lepas tu kat belakang tu Nabi pun berlomba dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mula-mula Nabi yang Aisyah yang menang. Tapi dalam perjalanan yang lain, mereka lomba lagi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pula dikalahkan. Lalu Nabi pun bergurau. Nabi kata, ni nak tebus kekalahan dulu. Ni hadis riwayat Ahmad. Allah, ni kita pernah praktis tak dalam keluarga kita? Pernah tak lomba lari dengan suami? Ya, seronok. Kadang-kadang pergi jogging ke, tempat rekreasi ke, jom abang kita lomba lari. Sebab apa? Sebab nak contohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sunnah yang kita boleh menjaga kesihatan fizikal juga. Supaya sama-sama jaga supaya tak gemuk. Sebab Sayyidatina Aisyah kata, sebab aku gemuk kali kedua tu, sebab tu aku kalah dalam perlombaan tu. Jadi sama-sama jaga diet, kurus, dan insya-Allah dua-dua boleh win-win, menang-menang. Baik, seterusnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku dan di sampingku ada 2 orang anak perempuan yang sedang menyanyi. Ya. Lalu Abu Bakar masuk, dia tengok anak perempuan sedang menyanyi pada hari raya. Abu Bakar pun marah. Dia kata, kenapa ada suara syaitan ni dalam rumah Nabi? Tapi Nabi SAW yang masa itu sedang baring sambil berpaling daripada Aisyah dan anak-anak perempuan yang sedang menyanyi itu, Nabi kata, tak apa, biarlah. Ya. Ni kan hari raya. Mana kata Nabi pun sporting je. Kalau isteri nak berhibur, tak ada cinta, sporting je. Baik, seterusnya Allahu Akbar. Ada banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan Nabi SAW tidaklah terlalu serius sepanjang masa. Ya, Nabi serius, Nabi juga bergurau dan berhibur. Ya. Begitu juga dalam hubungan suami isteri. Kita bukan nak serius sepanjang masa kan. Kita kadang-kadang nak gurau senda, nak santai-santai, nak berhibur. Ini semua akan membesarkan cinta dan tak bosan hidup berkeluarga. Ini satu kisah yang lain. Ya, satu kisah di mana golongan isteri-isteri berkumpul dan mereka cerita tentang suami masing-masing dalam rangka nak ambil pengajaran. Subhanallah. Aisyah bercerita, ya, bersama dengan golongan wanita ni tentang suami masing-masing. Lepas tu bila dah habis sesi tu, sesi meluah perasaan, bercerita, nak ambil pengajaran kan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun balik cerita pula dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 11 orang wanita duduk-duduk. Mereka pun berjanji tak akan sembunyikan satu pun tentang suami masing-masing. Lepas tu yang pertama pun ceritalah. Dia kata, suami aku ni adalah seperti daging unta Huzail di puncak gunung. Tak ada yang datar sehingga semua harus mendaki. Tak ada yang gemuk dan tertarik kepada dia. Dia cerita macam kan daging unta Huzail dekat puncak gunung. Yang gemuk nak naik gunung kan tak berminat kan. Maksudnya tak tertarik lah dengan dia. Ya. Biasanya wanita-wanita Arab ni kalau dia gemuk sikit, itu macam satu kebanggaan sebab suami dapat bagi makan cukup maksud dia. Ya, subhanallah. Yang kedua kata, aku tak dapat ceritakan keadaan suami aku, melainkan nanti aku terpaksa cerita yang buruk-buruk saja. Sebab dia memang jelek lahir dan batin. Allahu Akbar. Dan yang ke-11 pula cerita. Ya, saya ringkaskan. Setiap orang ni dia adalah perumpamaan masing-masing untuk suami dia. Yang 11 kata, suamiku adalah Abu Dhar. Siapakah Abu Dhar?
orang yang memenuhi telinga aku dengan perhiasan, orang yang penuhi kedua-dua lenganku dengan lemak sehingga menjadikan lenganku ini gemuk. Subhanallah. Abu Zar keluar bekerja pada waktu tempat susu digunakan. Lepas tu dia berjumpa dengan seorang wanita yang sedang bermain dengan 2 orang anaknya. Wanita ni janda, dia ada 2 orang anak kecil. Anak kecil tu sedang main-main di bawah asuhan dia. Lalu Abu Zar pun berkenan dekat perempuan tu. Dia pun ceraikan aku, dia kahwini wanita itu. Aku pun berkahwin pula dengan orang lain yang sangat tampan dan sangat pandai menunggang kuda. Dia beri aku setiap binatang yang dia bela tu, dia bagi sepasang-sepasang dekat aku. Dia bagi makanan, dia kata makanlah untuk keluargamu sekali, bagi makan. Ya. Tapi dia kata bejana kecil Abu Zar, ya, bejana kecil Abu Zar tu masih belum dapat memenuhi keseluruhan yang lelaki tu bagi. Makna kata Abu Zar lagi melimpah ruah pemberian berbanding lelaki tu. Lelaki tu dah bagi banyak dah. Tapi Abu Zar bagi dulu lagi banyak. Dia cerita tentang Abu Zar. Jadi bila Rasulullah SAW dengar kisah ni, Rasulullah SAW pun sebut, aku kepadamu seperti Abu Zar terhadap Ummu Zar. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi para ulama pun bincang, apa maksud Nabi cakap macam tu kan? Al-Hafiz Ibn Hajar pun berkata, dia kata maksud Nabi bagaikan Abu Zar terhadap Ummu Zar tu dalam kasih sayang dan kesetiaan. Bukan dalam bab yang dia ceraikan sebab tertarik dengan perempuan lain tu, bukan. Tapi dalam kasih sayang dan kesetiaan. Sebab Nabi kata, hanya saja Abu Zar menceraikannya, sedang aku tak menceraikanmu. Lalu Aisyah pun kata, sesungguhnya kau lebih baik daripada Abu Zar. Sebab apa Abu Zar tadi baik kan? Sebab dia penuhkan isterinya dengan seakan hiburan lah. Ada perhiasan, ada subang, ada gelang. Ya, dia bagi makan yang cukup. Dan Nabi kata, aku pun macam tu kepada isteriku. Subhanallah. Betapa cinta tu dia sangat memahami unsur-unsur kemanusiaan. Itu poin yang nak ditunjukkan di sini. Subhanallah. Ya, tapi kalau seorang lelaki, dia dah ada isteri yang dia sayangi, dia tertarik pula dengan perempuan lain, ya, sebenarnya ajaran sebenar yang Nabi SAW ajarkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Salamah bin Syabibi Al-Hasan bin A'yan Maqil dari Abu Zubair Jabir berkata, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang kalian terpikat dengan wanita lain lalu menimbulkan gejolak dalam hatinya, pergi balik ke rumah, tumpukan kepada isterimu sebab ia menimbulkan ketenteraman daripada gejolak yang timbul tadi. Hadis riwayat Muslim, hadis yang kuat. Jadi Nabi ajar supaya balik, jaga kesetiaan pada isteri. Ya, bukan bermudah-mudah, berwenang-wenang begitu. Allahu Akbar. Seterusnya semua yang saya muliakan, itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Bila cinta, uruskan cemburu. InsyaAllah cinta menang di hati pasangan. Yang kedua, bila cinta, adakan masa bergurau senda, berhibur bersama. InsyaAllah cinta menang di hati pasangan. Baik, kita masuk pula yang ketiga. Yang ketiga, bila cinta, rela bergaul zahir dan batin tanpa rasa beban dan terpaksa. InsyaAllah cinta menang di hati pasangan. Okey. Subhanallah. Topik ni sangat penting. Sebab kalau kita tak mendalami topik ni, banyak ketidakfahaman yang menyebabkan kita mengabaikan aspek hubungan kelamin ataupun kita salah faham dengan teknik hubungan kelamin yang ada, minta maaf cakap direct sikit, yang akhirnya merenggangkan hubungan suami isteri. Ya, kita akan pergi kepada sirah macam mana kisah-kisah seperti ini pernah berlaku. Ya, kisah dengan sebab hubungan kelamin yang disalahfahami boleh bergaduh suami isteri. Allahu Akbar. Jadi Allah SWT dah pun memberi petunjuk, berfirman kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 223.
Isteri kamu adalah tanah tempat kamu bercucuk tanam. Maka datangilah tanah tempat bercucuk tanam tu seperti mana yang kamu kehendaki. Macam mana tu ya? Seperti mana yang kamu kehendaki. Yang ni ramai salah faham ni. Jom kita tengok realiti. Jabir radhiyallahu anhu berkata, dulu orang Yahudi mengatakan bila seseorang tu dia bergaul, yakni buat hubungan kelamin dengan isteri dari belakang, ya, tapi tetap pada wajina lah, cuma dari belakang, maka anaknya nanti juling matanya. Kemudian turun ayat ni. Ya, ayat ni kata isteri tu macam ladang, ya, macam tanah tempat bertanam. Kamu nak kok mana pun boleh, kok depan ke belakang ke boleh. Belakang tu bukan dari dubur tu haram, tapi dari belakang tetap pada wajina boleh. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ibn Abbas berkata, dulu orang Ansar ni dia asalnya penyembah berhala. Ya, lepas tu dia rajinlah berkawan dengan orang-orang Yahudi, dia respect ahli kitab. Lepas tu dia adalah terikut-terikut sikit dengan cara hidup orang Yahudi ni. Antara yang dia terikutnya adalah cara mereka buat hubungan kelamin dengan isteri. Kalau orang Yahudi, ahli kitab ni, dia memang buat hubungan kelamin tu dengan satu style saja, iaitu dengan cara mengiring. Maka bila kaum Muhajirin datang ke Madinah, ya, sekumpulan orang Ansar berkahwin dengan golongan Muhajirin ni. Lalu Muhajirin kan Quraisy lain. Quraisy ni kalau dia datangi isteri, dia memang ikut dan je, ikut depan, belakang, terlentang. Dia macam-macam teknik. Ya. Bila golongan Muhajirin ni kahwin dengan golongan Ansar, perempuan Ansar ni, dia terkejutlah kenapa suami dia mendatanginya dalam bentuk yang seperti itu. Sebab mungkin dia pernah kahwin sebelum ni kan. Suami yang sebelum ni maksudnya kalau buat hubungan kelamin tu mesti dengan teknik mengiring sahaja. Lalu dia tak puas hati. Dia kata, kami kaum wanita Ansar ni biasa dicampuri dalam keadaan mengiring. Kerana itu lakukanlah yang demikian. Kalau tak mau, jauhi aku. Allahu Akbar. Sampai nak bercerai ni. Kisah ni pun jadi popular sampai kepada pendengaran Nabi SAW. Ya, lalu Nabi pun bacakan ayat Allah tadi. Isteri-isterimu adalah tanah tempat kamu bercucuk tanam. Maka datangilah tanah tempat bercucuk tanam tu bagaimana pun yang kamu kehendaki. Dalam hadis riwayat Abu Daud menghuraikan dari depan ke, belakang ke, terlentang ke, tapi mesti pada anak wajina, wanita tu. Sebab pernah berlaku kes, bila wanita tak faham tentang konsep ni, ya, seorang wanita ni kalau tengok pada luaran dia, subhanallah, berjubah, bertudung labuh, suaminya pun subhanallah berjubah, berkopiah, ya, tapi dia buat aduan yang suaminya suka teknik hubungan kelamin dari belakang, yang dia anggap benda tu salah besar, ya. Tapi bila benda tu disiasat, rupa-rupanya wanita ni yang salah faham. Ya, daripada belakang tu bukan daripada dubur, tapi daripada belakang tetap pada wajina. Memang itu dibenarkan, ya, merujuk kepada kisah ni. Allahu Akbar. Jadi benda ni pun isu walaupun malu nak sebut, ya, tapi sebab ilmu, sebab ia boleh menyelamatkan cinta suami isteri, maka kita perlu terangkan dari segi ilmiahnya. Jadi sebenarnya kedua-dua hadis ni menunjukkan sebahagian bentuk bersenang-senang bercinta suami isteri, ya, tak ada larangan untuk melakukan bentuk yang mana pun yang dianggap baik oleh suami ke, isteri ke, oleh adat ke, masyarakat ke, ya. Tapi di sisi Islam, Islam sebenarnya meluaskan benda itu. Jadi bincanglah elok-elok cara yang boleh menyenangkan suami dan juga isteri. Hubungan kelamin ni benda yang penting, ya, diambil kira dalam cinta suami isteri. Sampai tahap dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah yang maha memahami kemahuan, kehendak, keperluan hamba-Nya. Allah sampai tahap memberi keringanan untuk pada malam-malam hari di bulan Ramadan boleh bercampur dengan isteri. Sebab Allah kata mereka itu pakaian bagi kamu, kamu pula pakaian bagi mereka. Allah tahu kamu tak tahan nafsumu, sebab tu Allah mengampuni kamu, Allah beri maaf kepada kamu. Maka sekarang campurilah mereka
dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam iaitu fajar. Allahu Akbar. Baik, seterusnya semua yang saya muliakan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbih." Rawahul Bukhari dan juga Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan memeluk isterinya padahal baginda sedang berpuasa. Baginda adalah orang yang paling dapat mengendalikan nafsu seksualnya di antara kamu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mensyarahkan hadis ni. Babul mubasyarah lis-shaim. Bab memeluk isteri bagi orang yang sedang berpuasa. Perkataan mubasyarah ni kena hati-hati sikit. Sebab dia maksudnya sentuh kulit dengan kulit. Dalam konteks tertentu, mubasyarah ni maksudnya bersetubuh. Dalam konteks tertentu maksudnya cuma bermesra antara suami isteri yang tak sampai kepada bersetubuh. Jadi kita tengok kepada konteks ayat dan kefahaman oleh para ulama, tengok syarahnya baru kita faham tu hadis tu konteks yang mana. Baik. Pernah Abdul Razak meriwayatkan dengan isnad yang sahih dari Masruq. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang halal bagi lelaki terhadap isterinya pada waktu dia sedang berpuasa? Aisyah jawab, segala sesuatu selain hubungan seksual. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh buat apa saja, isna'u kulla syai'in illa nikah. Nikah kat sini maksudnya bersetubuh. Allahu Akbar. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu kotor. Oleh kerana itu hendaklah kamu jauhkan diri daripada wanita pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Jadi Anas bin Malik menceritakan, Yahudi dulu kalau isterinya sedang haid, dia layan teruk. Dia tak mau makan bersama, tak mau berkumpul bersama dalam rumah. Tapi Nabi SAW menunjukkan akhlak yang walaupun isteri tengah macam haid, kalau zaman dulu tak ada pad, saya tak tahulah macam mana pengurusannya tu kan. Subhanallah, tapi suami tetap tunjuk cinta kepada isteri itu. Ya, dia bermesra, dia buat apa saja, dia tak buat bersetubuh sahaja. Ya, bila berita ni sampai kepada orang Yahudi kata, tak ada sesuatu pun yang dikehendaki lelaki ni, yakni Muhammad, kecuali nak tentang kita je. Kita buat macam tu, dia nak buat macam ni. Ya, asyik nak tentang kita je. Lalu Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bashar pun pergi balik cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Yahudi ni tak puas hati. Dia kata begitu begini ni. Lalu masa tu berubah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tengok tu dia ingat Nabi marah kepada sahabat yang mengadu ni. Tapi tak lama lepas tu Nabi pergi hadiahkan susu kepada sahabat yang mengadu ni. Rupa-rupanya Nabi tak marah kat dia pun. Ya, Nabi sebenarnya marah kepada orang Yahudi tadi. Kata-kata mereka kan menyakitkan. Hadis riwayat Muslim. Aisyah berkata, "Kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha amaraha tattazira fawra haidatiha thumma yubashiruha." Kata Aisyah, salah seorang daripada kami bila sedang haid, lalu Nabi SAW nak bermesra dengannya, Nabi pun suruh dia pakai sarung elok-elok, pakai kemas-kemas kat situ tu. Nabi pun pergilah bermesra, bersentuh-sentuh kulit dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Allahu Akbar. Jadi para ulama bincangkan daripada hadis-hadis ni tadi kan, cerita-cerita ni tadi, ada beberapa masalah fiqh yang dibincangkan oleh para ulama. Yang mana masalah fiqh ni pun kalau kita tak fahami dengan jelas, dia akan pengaruhi cinta suami isteri. Ya. Antaranya ialah permasalahan yang dibangkitkan, boleh tak boleh sebenarnya suami tengok kemaluan isteri?
Boleh tak boleh isteri tengok kemaluan suami? Yang benar adalah benda ni tak dilarang sikit pun. Maimunah radhiyallahu anha berkata, aku pernah siapkan air bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Maka baginda pun cuci tangan 2 kali atau 3 kali. Kemudian baginda tuang atas tangan kiri, cuci atas kemaluan. Ya, baginda pun cuci kemaluan dan organ tubuh yang kotor. Nak tunjuknya yang Maimunah nampak Nabi dengan aktiviti dia ketika mandi tu. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha pun berkata yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mandi, dan beliau pernah mandi satu bekas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas junub ya. Aisyah boleh cerita apa yang Nabi buat ketika mandi. Bahkan diperakui oleh Ummu Salamah dan juga Maimunah, isteri Nabi yang lain. Mereka kata yang mereka pernah mandi janabah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bekas. Jadi hal ni jelas sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata, ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk. Jaga auratmu kecuali terhadap isterimu atau budakmu. Hadis riwayat Abu Daud. Allahu akbar. Pernah juga tersebar ya hadis-hadis yang palsu. Contohnya daripada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, aku tak pernah melihat aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir dan diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Al-Khatib dari jalan yang sama. Dalam sanad riwayat ini terdapat perawi yang bernama Barakah bin Muhammad Al-Halabi yang tidak diberkati kerana dia adalah pendusta dan pemalsu hadis menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dan ada lagi lah beberapa hadis yang menunjukkan seakan-akan isteri tak boleh tengok aurat suami, dan semua itu hadis yang lemah, yang tak kuat statusnya. Nak tunjuknya, ya Allah, betapanya Allah sangat memahami. Biar besar cinta antara suami isteri, besar kesenangan antara suami isteri, sampai tahap aurat pun boleh dilihat antara suami dan juga isteri. Allahu akbar. Baik. Seterusnya, ya, yang terakhir. Walaupun hakikatnya banyak lagi ya, tapi kita pergi kepada tips cinta selalu menang yang terakhir antara suami dan juga isteri. Ya. Yang pertama tadi apa dia? Tips untuk menguruskan cemburu. Ya, lepas tu kita pergi kepada tip berhibur antara suami isteri. Lepas tu tip menjaga hubungan kelamin antara suami isteri. Allahu akbar. Dan sekarang ni kita pergi kepada tips yang seterusnya, menjaga kepercayaan dan baik sangka antara suami isteri. Bila cinta, besarkan percaya, besarkan baik sangka. InsyaAllah cinta menang di hati pasangan. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atala ahadukumul ghaiba fala yatruku ahlahu laila." Wa zada Muslim, "Yatakhawwanuhum aw yaltamisu atharatihim." Rawahul Bukhari dan juga Muslim. Apabila salah seorang daripada kamu jalan jauh dalam tempoh yang lama, jangan dia datang kepada keluarganya pada malam hari. Dan Muslim menambah, sebab apa? Sebab duk syak mereka ni sedang berkhianat atau sengaja nak cari-cari kesalahan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita kena besarkan percaya dan baik sangka. Jangan nak siasat secara membabi buta begitu. Dan kita pun dah sebutkan tadi kan, cemburu ada dua. Cemburu bersama keraguan-raguan itu terpuji. Cemburu yang tak ada ragu langsung, bila cemburu terus hunuskan kemarahan kita, lepaskan kemarahan kita, itu tidak terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baik sangka itu adalah simbol percaya. Baik sangka itu akan menjaga kejujuran dan kesetiaan. Allahu Akbar. Ini antara beberapa contoh yang menguatkan kewajipan berprasangka baik, terutamanya kepada pasangan kita, untuk besarkan cinta, dan akhirnya cinta itu menang di hati pasangan. Ada satu kisah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang Arab kampung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia pun cerita dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, isteriku ni dah lahirkan seorang anak. Tapi aku pelik, anak ni hitam wajahnya. Aku curiga kepadanya. Lalu Nabi pun kata, Nabi pandai buat analogi ni. Nabi kata, kau ada unta tak? Ada. Warna apa unta kau? Merah. Ada tak warna abu-abu sikit pada unta tu? Ada. Daripada mana datang warna abu-abu tu? Nabi tanya dia. Lalu dia kata mungkin dari asal usul induk dia kot macam tu. Nabi pun kata, macam tu lah juga. Mungkin anak tadi tu kan wajah dia hitam sebab warna induk dia yang tidak hilang seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi orang ni pun dia boleh accept lah anak dia hitam. Ya, wajah dia, kulit dia hitam. Nabi suruh baik sangka kepada isteri. Baik, kisah yang lain. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, dalam rumah ni terdapat seorang anak muda yang baru saja jadi pengantin. Lepas tu dalam peristiwa Perang Khandaq, setiap tengah hari anak muda ni minta izin pada Nabi nak balik ke rumah, nak bersama dengan isteri dia. Satu hari tu, seperti biasa dia minta izin pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak balik jumpa isteri aku. Hari tu Nabi pesan, bawa senjata lah sikit. Sebab bimbang juga ya, dan suasana perang kan, bimbang keselamatan daripada suku Quraizah. Lalu lelaki ni pun bawa lah senjata balik ke rumah. Ya, balik-balik tengok, isteri duduk depan pintu. Dia rasa sangat cemburu. Jadi dia dah pesan ya kepada isteri dia, sebab pengantin baru kan. Dah pesan wallahualam. Tapi dia nampak isteri kat depan pintu tu, dia rasa nak terus hunuskan dia punya lembing kepada isteri dia sebab cemburu. Tapi isteri dia kata, tahan dulu lembing kamu, masuk dulu dalam, tengok dulu apa berlaku. Laki ni pun masuk dalam tengok, ya Allah, ada ular besar dekat katil. Dia pun pergi bunuh ular besar tu. Nak cakapnya, kalau kita cemburu, besarkan dulu cinta, baik sangka, percaya. Kalau tak nanti kita buat benda-benda yang, ya Allah, sesaat je tak nak berfikir, terus jadi penjenayah kita ni. Allah, na'udzubillah. Tu Nabi SAW pesan, biar ada keraguan-raguan, yakni baik sangka. Baik, seterusnya dari pihak isteri pula. Pernah satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, satu malam tu giliran beliau. Nabi pun datang serta Aisyah buat-buat tidur dekat katil. Nabi datang, Nabi letakkan selendang dia, Nabi buka kasut dia, ya, Nabi hampar kain dia tu macam selendang tu. Nabi pun memula baring sekejap. Tiba-tiba Nabi bangun, ambil balik selendang dia, pergi keluar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun rasa macam cemburu. Nabi nak pergi mana ni? Dia cepat-cepat pakai pakaian selimut dia. Dia pergi ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya Nabi pergi ke perkuburan Baqi'. Ya. Dia pun bila dah tengok Nabi buat apa kat situ, dia pun cepat-cepat nak balik. Dan dia pun jalan tu jalan cepat. Dia tengok Nabi pun jalan cepat juga. Dia pun makin cepatkan lagi, seakan berlari lagi kecil. Nabi pun berlari seakan macam nak kejar dia. Ya. Lepas tu dia pun makin cepat lagi sampai rumah dulu. Dan keadaan terbengah-bengah tak hilang lagi ni, Nabi pun tanya, kenapa ni Aisyah? Aisyah mula tak nak cakap ni. Lepas tu Nabi kata, beritahu aku, atau aku akan diberitahu oleh yang maha lembut, maha mengetahui. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun kata, betul dia yang tadi yang ikut. Kamu rupanya yang warna hitam yang aku nampak tadi. Nabi pun macam tepuk sikit dada Aisyah sampai Aisyah rasa macam sakit sikit. Nabi kata, kau jangka Allah dan Rasulnya nak buat khianat kat kamu ke? Nak buat curang ke? Aisyah pun menjawab, bagaimanapun orang yang menyembunyikan pasti diketahui oleh Allah. Orang yang merahsiakan sesuatu ni. Lalu Nabi pun teranglah keadaan sebenar. Yang malaikat Jibril datang tadi. Cerita-cerita tu Aisyah pun boleh terima. Allahu Akbar. Poinnya kat sini, ya, isteri pun ada rasa cemburu kepada suami. Tapi bila suami menjelaskan dan masing-masing besarkan baik sangka yang Allah dan Rasul tak akan buat khianat, ya, akhirnya hubungan tu cepat dipulihkan. Subhanallah. Jadi antara tugas cinta suami isteri yang berbaik sangka, yang membesarkan cinta berbanding cemburu, marah, dendam dan kemarahan, dia tak akan ungkit-ungkit lagi benda-benda silam, benda-benda lama.
Dia akan tutup aib sendiri, tutup aib pasangan. Ya, dan antara yang dipesan oleh Abdul Halim Abu Shuqqah ialah kata-kata kita ni dengan pasangan kita. Contoh kan, pasangan kita bila sebut tentang cinta pertama, dia tanya, siapa cinta pertama awak? Sebelum awak kahwin dengan saya, pernah tak dulu awak bertunang ke, couple dengan orang lain ke? Contoh dia tanya macam tu kan. Kita ni status apa saja, status pernah putus tunang ke, status pernah kahwin maksud cerai ke, janda ke, status apa saja, kau boleh nak cakap kat pasangan kita, awak adalah cinta sejati pertama saya. Sebab kalau jawab jawapan yang lain, nanti boleh jadi gaduh. Ya, boleh jadi retak hubungan suami isteri itu. Jadi dalam hubungan sesama suami isteri, kita sangat nak besarkan cinta, besarkan percaya, besarkan baik sangka, besarkan rasa yang menyebabkan pasangan kita rasa istimewa. Rasa nombor satu selepas Allah dan Rasul. Ya. Dan sesuai dengan kedudukan masing-masing lah. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan sekalian, demikian dulu daripada saya. Tentang tajuk kita, cinta selalu menang. Moga-moga apa yang saya sampaikan tadi, kita bukan saja nak tahu ilmunya, tapi balik nanti kita nak besarkan cinta dalam keluarga kita. Tengok pasangan, besarkan cinta. Tengok anak-anak, besarkan cinta. InsyaAllah cinta selalu menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.